أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini dalam halaman baru pada surah baru, dan kita ingin melihat kepada surah Al-Muzammil, surah yang awal diturunkan kepada Nabi selepas daripada surah Al-Alaq, untuk sama-sama kita ambil pedoman, ambil hidayah. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali sekali lagi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini ada yang kata bahawa Ustaz Tir ke Ustaz Tar kan ya. Masih lagi Ustaz Tirmizi, dan insya-Allah kita doakan Ustaz Tar diberikan kesihatan Ustaz ya, untuk bersama insya-Allah. Dan hari ini kita akan mula ya dengan surah baru yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan sinopsis ringkasan halaman 574, iaitu daripada ayat yang pertama surah yang ke-73 ini. Kita akan melihat kepada petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal permulaan dakwahnya, iaitu qiyamul lail, Al-Quran dan kesabaran. Inilah yang kita akan baca daripada ayat 1 hingga 10, diikuti pada ayat 11 hingga 19, peringatan keras kepada mereka yang kufur dan ancaman kepada mereka. Inilah beberapa ayat yang kita akan ikuti. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 1 hingga 12. Dijemput tuan-tuan untuk share, maklumkan pada rakan-rakan ya, beritahu anak masing-masing, call sekejap ya kalau ada masa. Duduk kita melihat antara wahyu awal yang disampaikan kepada Nabi untuk membina kekuatan dalam diri. Ayat 1 hingga 12 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. InsyaAllah dapat kita sama-sama meneruskan lagi My Quran Time kita baca faham amal surah Al-Muzammil, surah yang ke-73. Sama-sama kita akan baca daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-berapa sama tadi? Ayat yang ke-12. Ayat ke-12 insya-Allah. Ras insya-Allah, taranum ras insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 12 memulakan surah Al-Muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut, ya, ataupun wahai orang yang berselimut, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bertemu dengan satu lagi surah yang turun selepas daripada surah Muzammil, namanya surah Muddathir Ustaz, ya. Berselimut juga terjemahannya, tetapi ada sedikit perbezaan, sedikit ataupun banyak itu, ya, kerana Muzammil ini adalah berselimut. Dari segi biasalah kita tidur saat ni berselimut, tetapi kalau Muddathir itu adalah berselimut dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang mungkin emosi terganggu. Itu bezanya, ya. Satu selimut fizikal, satu lagi adalah selimut dari segi emosi yang menyebabkan kita rasa tidak mahu masuk dalam masyarakat ataupun takut masuk dalam masyarakat. Tapi Allah ingatkan nanti dalam surah Muddathir untuk bangkit, ya. Bangkit untuk apa? Memberi peringatan. Go. Ya, kerana apa? Kerana itu adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tugas kita sebenarnya untuk mengingatkan rakan-rakan ahli keluarga kita ke arah kebenaran. Jadi pada hari ini kita nak berbincang dahulu surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sebagaimana kita maklum, surah Muzammil ini turun selepas Nabi dapat surah Al-Alaq, maksudnya 5 ayat, dan kemudian Nabi dapat surah ini bila Nabi balik daripada peristiwa wahyu pertama itu. Nabi minta pada Khadijah untuk zammiluni, untuk selimutkan saya. Nabi terkejut, ya, dengan peristiwa wahyu pertama. Dan lebih daripada itu, Allah bila memanggil Muzammil ini nama manja lah Ustaz, ya, nama manja. Kalau orang Arab ni juga panggil dengan gelaran-gelaran yang menceritakan tentang sifat orang tersebut. Jadi ini adalah panggilan manja Allah kepada Nabi. Dalam masa yang sama, Allah ingin mendidik Nabi. Bagaimanakah untuk mendidik Nabi? Yang pertama, Nabi perlu bangun malam. Qumil laila illa qalila, ya, dirikan malam kecuali sedikit. Apa maksud bangunkan malam? Ini yang menjadi asas kepada qiyamul lail. Kita bangun, ya, mungkin kita tidur saat ni, tidur, kemudian kita bangun, kita sembahyang. Itulah yang dimaksudkan sebagai mendirikan malam dalam ayat yang kedua. Pada ayat yang ketiga Allah beritahu berapa tempohnya, ya. Tadi Allah kata sedikit sahaja daripada malam itu yang kamu tidur, nisfahu, sebahagian ataupun setengah daripadanya, awinqus, ya, minhu, ataupun kurang daripadanya, qalila. Maksudnya ialah apa? Mungkin kalau tak boleh hampir sepenuh malam, kecuali sedikit, setengah. Kalau kita masuk pukul 7 malam sampai pukul berapa Ustaz? Subuh kita mungkin sekitar 5:50 begitu. Jadi katakan pukul 6. Jadi 6 campur 7, 13 jam. Jadi bahagi 2. Bahagi 2 itu perlu diisi dengan apa? Dengan qiyamul lail, iaitu dengan solat pada waktu malam. Dan kemudian Allah beri pilihan ataupun boleh tambah lagi pada ayat yang keempat, tambah lebih daripada setengah malam, warattilil qur'ana tartila, dan perlulah diisi selain daripada solat, diisi dengan al-Quran. Ini adalah kewajipan pada Nabi, ya, kewajipan pada Nabi. Dan bila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ia adalah satu nawafil ataupun nafilah, sebagai perkara sunat. Tetapi kita tahu walaupun ia sunat, ianya ada memberi kesan yang besar. Untuk apa?
untuk persediaan kita dalam hidup seharian bila Allah menyatakan pada ayat yang kelima inna sanulqi alaika qaulan saqila, iaitu kami akan menurunkan pada kamu perkataan yang berat. Untuk kita ustaz ya, bila kita nak mengajak orang ke arah kebaikan, kita nak melaksanakan dakwah kepada keluarga, masyarakat, ia satu yang berat, sesuatu yang berat. Dan bila berat itu, kita nak dapat kekuatan itu dengan apa? Bangun malam, dengan kita membaca al-Quran dengan tartila. Bercakap tentang ayat 4 tartila ini, mungkin Ustaz Tarmizi pun ada pengalaman Ustaz ya, bercakap tentang tartil ya. Ustaz pun baru ni mengendalikan Qiyamul Lail di masjid mana Ustaz? Putrajaya. Ramai yang datang ya, kempen yang bagus untuk kita menghidupkan isi surah Muzammil untuk membina jati diri manusia ni. Bangun pagi susah Ustaz kan ya, walaupun dah bangun pagi, bila terutama kalau Ustaz jadi imam lagi lah kan, berdebar-debar kan, untuk tak takut nanti terlewat pula ya, jadi penceramah subuh apa sebagainya, berdebar-debar. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit tentang tartil ini, apa maksud yang sebenar-benarnya, agar tak adalah orang tersilap memahami cara untuk kita hidupkan malam ini. Silakan Ustaz. Baik, baca al-Quran dengan tartil, secara mudahnya ataupun ringkasnya ialah sebagaimana dikatakan, disandarkan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa tartil ini masuk tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf, mana huruf itu dilafazkan dengan baik, dengan betul, dengan secara diberikan haknya, dan mengetahui tempat mana kita wakaf. Maksudnya pertama sekali fasih menyebut huruf, okey, dan baca dengan relax, jangan terlalu gopoh, jangan terlalu terkejar-kejar, perlahan-lahan, dan mengetahui tempat nak berhenti. Maksud ada kaitan dengan makna ayat. Mungkin kita nak menzahirkan makna itu kerana Allah Taala selepas nak sampaikan mesej-mesej daripada al-Quran. Jadi itu tartil ya. Jadi ini cara kita baca, sama ada kita baca al-Quran pada waktu malam ataupun kita baca ketika solat Ustaz ya. Sebenarnya puncak al-Quran ini apabila kita boleh baca di dalam solat. Itu sebabnya kita amat hargai mereka yang menghafaz Quran dan boleh bawa menjadi imam. Dan apabila kita sudah tadabbur, dah tengok Quran time, dah faham sedikit, maka itulah yang kita ingin bawa di dalam solat kita. Jadi Allah menyatakan apakah impak ya, apakah kesan apabila kita menghidupkan malam ini. Ayat yang ke-6 Allah nyatakan sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih memberi kesan. Berbeza dengan waktu siang. Waktu siang kita baca, mungkin kita baca My Quran Time ini, tetapi pada waktu malam ini kita tak ramai orang, kita tidak bekerja-kerja dan kita tidak ada banyak urusan. WhatsApp pada waktu itu pun tak masuk banyak Ustaz ya. Jadi pada waktu itu bila kita dah fokuskan betul-betul, ia akan menyebabkan satu apa? Ia akan menyebabkan lebih kuat ya, istilahnya asyaddu wat'an wa aqamu qila ya, iaitu bacaannya itu lebih terkesan kepada diri kita, sehingga kan dia membina qawam, membina keteguhan dalam hati kita. Kadang-kadang kita ada lemah jiwa ya, lemah dikutuk ke ataupun pelbagai cabaran yang ada. Kalau zaman Nabi itu Allah menyatakan tentang inilah ubat bagaimana untuk neutralize istilahnya ya, macam-macam masuk pada waktu siang bila berdakwah itu, waktu malam itulah untuk neutralize. Besok jumpa orang yang kutuk balik, besok jumpa balik Abu Lahab, Abu Jahal apa sebagainya, Nabi terus berdakwah. Pasal apa? Tempat untuk neutralize ataupun untuk mengubat segala kesakitan, segala cabaran yang ada itu adalah dengan menghidupkan pada waktu malam. Dan lepas lebih daripada itu, Allah menyatakan tentang cabaran siang ini dirakam pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Untuk sama-sama kita baca sekali lagi, memaknai mengapa bangun malam ini perlu menjadi agenda. Dia tidak wajib, tetapi ia adalah satu nafilah untuk kita, sebagai satu amalan tambahan sunat untuk kita menguatkan diri. Dan bagi pegawai-pegawai HR ya, human resource di pejabat, kalau nak membina ahli kerja yang mantap, sebenarnya trainingnya itu seperti mana latihan awal yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apakah cabaran waktu siang, ayat 7 dan 8 kita baca bersama. Silakan. Masya-Allah, Ustaz Fas terang kepada kita bagaimana rahsia menjadi muslim yang begitu hebat apabila sentiasa bangun malam, dapat menguatkan jiwa kita. Memanglah kalau ke siang hari itu penuh dengan manusia, tak sempat kita nak fokus. Tapi bila malam dengan manusia sedang tidur, kita boleh bangun mampu untuk beribadat. Kita cubalah sama-sama kita bermuhasabah untuk dapat menguatkan jiwa kita untuk memimpin keluarga kita, masyarakat kita, insya-Allah. Ayat ke-7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Inna laka fin
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim ayat yang ke-7, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Allah menerangkan perkara ini kerana itulah realiti kita tuan-tuan, ya. Pada siang hari an-nahar sabhan tawila. Apa maksudnya? Sabhan ini maksudnya berenang, Ustaz. Asalnya maksud berenang, sabaha, ya, kita berenang. Maka apakah yang berlaku ketika kita berenang? Berenang ini satu, kita kena gunakan seluruh tubuh badan kita. Satu. Yang keduanya, kita kena jaga nafas. Yang ketiga apa? Kalau kita sudah sampai di tengah-tengah laut, di tengah-tengah kolam, tak boleh pula kita rasa dah putus nafas, dah letih Ustaz ni, rasa tak apalah saya biarkan, relax saja. Memang tenggelamlah maksudnya. Dan Allah beritahu perkara ini, ia bukan sekadar berenang 10 meter. Ini tawila. 100-200 meter ataupun mungkin 2-3 kilometer, nak menceritakan bahawa kehidupan kita pada waktu siang ini, walau susah macam mana pun, kita kena terus berjuang, ya, seperti perenang lah, ya, yang terus dah tengah-tengah letih pun kenalah, kalau dia tak nak berenang kuat pun kena bergerak-gerakkan kakinya untuk pastikan dia float, dia masih lagi timbul di atas air tersebut. Jadi bila Allah beritahu tentang fenomena ini, maksudnya ialah cabaran Nabi, cabaran untuk kita memang besar, Ustaz. Memang besar pada waktu siang. Jadi apakah solusinya? Wadhkuris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Banyak mengingat Allah pada waktu siang tersebut, dan juga watabattal ilaihi tabtila, iaitu kita kena ada masa me time, ya, untuk kita beribadah betul-betul. Kita cut off, kita abaikan semua perkara yang ada, kita belajar untuk ketepikan sekejap WhatsApp kita, telefon kita, urusan bisnes kita, apa sebagainya, urusan keluarga kita, untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu malam spesifiknya ialah bangun malam, Ustaz. Ya. Ini adalah motivasi kepada Nabi mengapa perlu bangun malam, baca al-Quran pada waktu malam, kerana ianya akan masuk ke dalam hati. Malah kalau kita perhatikan surah Muzammil ini turun di peringkat awal, Ustaz, ya. Surah Al-Alaq 5 ayat, surah Muzammil ada yang kata surah Al-Qalam. Jadi kalau kita tengok, Quran tak banyak lagi. Quran tak banyak lagi turun, tapi Nabi baca apa ketika warattilil Qur'ana tartila? Sudah tentunya ayatnya sedikit, Nabi baca perlahan-lahan, Nabi ulang banyak kali untuk memenuhkan masa waktu malam. Pelajaran untuk kita apa? Jangan kita baca sampai 20 juzuk satu malam, contohnya kan, ataupun panjang-panjang. Kita ayat yang sedikit itulah yang kita ulang-ulang sehingga ianya menguatkan hati kita. Dan harapnya, Ustaznya, kalau Quran Time 2.0 nanti kita doakan berjaya, kita kalau boleh kita baca pendek, kita cuba hafal sikit-sikit. Kita baca lagi dalam solat Zuhur kita, Asar kita perlahan-lahan, Maghrib, Isyak, dan kemudian Qiyamul Lail kita ulang ayat yang sama yang kita cuba hafal. Harapnya kita dapat kembalikan semula apakah latihan awal yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perlunya kita merujuk mengingat pada Allah? Allah menyatakan pada ayat yang ke-9, ya, ayat ke-9, iaitu Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa fattahiduhu wakila. Bila kita banyak mengadu pada Allah pada waktu malam, baca Quran pada waktu malam, kita akan makin dekat dengan Tuhan yang timur dan barat. Dan Allah kata, ambillah Allah sebagai wakil. Itu sebenarnya, Ustaz ni, kalau kita ada projek besar, lagi projek itu besar, kita nak capai dalam bisnes, keluarga dan sebagainya, makin orang tu minta, ya Allah, Engkau maha besar, tolong Engkau jadi wakil aku, ya Allah. Pasal kita tak boleh jaga 24 jam. Kita tak boleh jaga 7 hari seminggu dengan stamina yang kuat. Tetapi kalau kita wakilkan kepada CEO yang bagus pun, kita rasa dah lega. Ini adalah pencipta kepada timur dan barat. Sudah tentunya Allah akan membantu kita memastikan projek yang kita buat itu berjaya. Dan ini motivasi bagi orang yang ada projek besar, sila bangun malam. Mesej untuk saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian. Dan projek besar itu apa? Membina manusia. Itulah projek besar yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-10 itu kita baca sekali lagi sebagai satu peringatan kepada saya. Bila ada cabaran, orang cakap macam-macam, ayat 10 menjadi bekalan. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita mengambil bekalan daripada ayat yang ke-10, satu perintah, satu pujukan ataupun satu surah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah pastilah kepada kita selaku umat Muhammad yang penuh dengan cabaran di kita kata apa, di era sekarang, zaman sekarang ini. Kita baca pada ayat yang ke-10, siapa? Ya, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wasbir ala ma yaqulun
wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bersabarlah, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dua pesanan daripada Allah SWT ketika melaksanakan projek besar ini, membina umat, iaitu yang pertama, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Jadi bila bangun malam, bila bercakap ataupun baca al-Quran ini, ia akan menguatkan hati untuk terus bersabar. Inilah tempat untuk neutralize, untuk memastikan neutral, masih lagi hati itu bersih atas apa yang mereka kata, mereka kutuk dan sebagainya. Malam mengadu pada Allah, ya Allah, mereka kutuk aku ya Allah, tapi aku nak bawa ke arah kebaikan. Ini tugas yang engkau muliakan aku. Kita juga tuan-tuan ya, Allah muliakan kita jadi ibu ayah untuk kita membawa kepada Allah, tetapi ada pelbagai cabaran. Maka kita mengadu kepada Allah. Yang pertama, kita bersabar, dan yang keduanya wahjurhum hajran jamila. Dengan bangun malam ini, besoknya itu Nabi masih lagi boleh membalas dengan apa? Dengan jamil, dengan cantik, dengan baik, lemah lembut, bukannya membalas segala kutukan di Facebook ataupun di Twitter ataupun dalam hidup seharian ini. Orang kutuk, saya pun boleh kutuk juga. Itu bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu rajafa, bergoncang, bergerak dengan kuat, 8 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini adalah perkataan yang kita akan jumpa sebentar lagi. Bila kita bangun malam, sebenarnya Allah suruh kita buat persediaan sebelum berlakunya rajifah ataupun rajafa. Bumi ini bergoncang, hancur, dan pada waktu itu orang-orang yang bersama al-Quran dan bangun malam inilah yang akan survive, yang akan dapat berhadapan, mendapat nikmat daripada Allah. Kita berehat sebentar ya, kita akan sambung kembali bagaimana panduan latihan daripada Allah menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan kita pada waktu ini insya-Allah. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid عليه ورتل القرآن ترتيلا. Sadaqallahul azim. Petikan ayat pertama hingga keempat yang saya baca seperti tadi, bagaimana menggambarkan kepada kita bahawa bangun malam tidak boleh lari daripada ibadat solat dan baca Quran. Solat dan baca Quran, dua perkara yang ilmu yang sangat penting apabila kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan ibadah dan mempunyai, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita jiwa yang kuat. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Mudah-mudahan sama-sama kita sentiasa mentartilkan bacaan Al-Quran dengan maksud tartil ni, antara juga dengan makna lain, tidaklah kita baca dengan gopoh-gapah, baca dengan perlahan-lahan, dengan maksud kita dapat memerhatikan juga setiap patah perkataan. Lagi lambat kita baca, kita dapat memerhatikan makna, satu benda yang sangat baik untuk kita lakukan, untuk dapat kita mengambil banyak pengajaran ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kita lihat sedikit tajwid sebelum kita nak teruskan bahagian yang kedua. Kita lihat slide kita. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
ayat yang ke berapa tadi kita baca, ayat ke-6, ayat ke-5. Ada dua huruf, kaf dan qaf. Kaf dan qaf ni makhrajnya dekat sangat, berada di pangkal lidah. Qaf depan sedikit, kaf. Yang mana qaf dengan kaf makhrajnya dekat, tetapi sifatnya berbeza. Kaf dia nipis, dan kaf ada angin sedikit, ada hamas, ka. Kalau kita sebut ka, ki, ku, ku, ka, ki, dia ada angin sikit. Walaupun tak mati, kalau mati lebih banyak anginnya. Ak. Ni berbaris, cerita berbaris. Kita tak boleh sebut alaika. Tak boleh alaika. Alaika, ka, ki, ku. Kemudian bertemu pula huruf qaf. Walaupun makhrajnya dekat, tapi qaf sifatnya dengan kuat, sifat yang kita kata tinggi, isti'la, tebal, qa. Maka kita bila berjumpa secara dekat, kena hati-hati lebih sikit supaya dua-dua tak jadi kaf ataupun dua-dua jadi qaf. Alaika kaulan, semalam saya dah sebut, bila huruf isti'la, huruf tebal, selepas tu ada waw mati, lagilah kena hati-hati, kerana mudah kita nak jadi nipis huruf tu. Macam kat sini, qaula, jangan sebut kaula, qaula, kena sebut qaula. Apatah lagi sebelum qaf tu ada kaf yang makhrajnya dekat tapi nipis. Okey, jom sama-sama kita praktikal. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Alayka qawla. Ya, biar begitu. Jangan alayka kaulan. Ini juga ramai baca. Alayka kaulan. Jadi kalau kita nipiskan kaulan, qaf itu automatik dia jadi berpindah, tukar jadi huruf kaf. Maka kaf, kemaskan huruf kaf, alaika, kemudian selepas tu qawla. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi memberi panduan kepada kita membaca kaf dan juga qaf tadi Ustaz ya. Ka dan qa itu perlu diasingkan dan itu juga melambangkan kepada tartil sebentar tadi Ustaz ya. Bila kita baca pada waktu malam ini, kita mungkin dah belajar tajwid ya di My Quran Time dengan cikgu-cikgu yang ada. Malamlah untuk kita mempraktikkan ya bacaan yang terbaik tartila itu, dan sudah tentu bila cakap tentang warattilil Quran tartila ini, ia disekalikan dengan kefahaman yang kita belajar. Dapat sedikit-sedikit bila kita dah dengar Ustaz ya. My Quran Time ini kalau kita dapat baca balik semula, sama ada baca ataupun kita hafal, ianya akan menyebabkan makin masuk lagi ya. Apatah lagi kalau kita dapat ulang-ulang, jangan banyak-banyak ya, walaupun kita dah sampai 574 muka surat, mungkin pada malam itu ya kalau kita baca sampai hujung dia ulang balik, ia akan memasukkan lagi isi kandungan daripada Quran, meneguhkan hati kita. Dan bercakap tentang bagaimana sabar ya, bagaimana Nabi ingin disiapkan. Nabi belum lagi perlu berdakwah secara terang-terangan, tetapi persediaan Allah beritahu pada ayat yang ke-11, Allah sambung, wadharni, biarkan Allah yang menguruskan mereka yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah lah yang mempunyai segala kemewahan, Allah lah yang memberi peluang kepada mereka. Jadi Allah siapkan pada Nabi bahawa biar Allah handle, kamu terus menyampaikan dengan penuh kesabaran dan jaga stamina pada waktu malam, iaitu bangkit, mendirikan solat dan juga membaca Al-Quran. Allah menerangkan tentang pelbagai cara Allah menguruskan mereka yang degil ya. Inna ladaina ankalan wa jahima, iaitu pada ayat yang ke-12, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Allah yang tahu bagaimana menguruskan manusia yang degil. Kita sebagai manusia ya, sebagai ibu, ayah, kawan ya, kita menyampaikan seruan sahaja, jangan menghukum kerana biarkan Allah handle dan settle. Apa lagi yang Allah tawarkan pada Nabi, maksudnya Allah akan tolong. Ayat yang ke-13 hingga 19 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fas yang telah mencerahkan kepada kita begitu banyak sekali muka surat yang ke-574 ni, dan kita nak baca bahagian kedua, sambungan daripada Taranum Ras tadi. Yang saya lihat ayat-ayat memang banyak-banyak mengingatkan kepada kita tentang hari akhirat, langit terbelah, bumi ni gunung ganang digoncangkan,
derhakanya Firaun dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita hadirkan keinsafan dalam diri kita. Biarlah banyak kita menyesal dekat dunia sebelum hari datang hari penyesalan yang sangat besar, tidak mampu lagi nilai menyesal ketika itu. Ayat 13 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang ke-13, Allah menyambung kepada bagaimana kuasa Allah untuk menguruskan mereka yang degil. Ya, pelajaran untuk kita tuan-tuan, bila kita mengajak orang kepada kebenaran, jangan mudah menghukum, tetapi kita terus menyampaikan dengan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Balas dengan jamil, dengan cantik, dengan baik, dengan lemah lembut. Kerana apa? Kerana bab hukuman ataupun keputusannya biarkan Allah. Allah lebih power, ya, Allah lebih berkuasa lagi untuk membalas kalau perlu dibalas. Tetapi kita pun ada pengalaman kita ini perlu diproses, bukannya terus kita memahami segala kebenaran dan terus kita baca Quran, terus kita menyambut segala teguran-teguran yang ada. Pada ayat yang 13 Allah menyatakan wa ta'aman dza ghussatin, iaitu salah satu daripada ancaman Allah kepada mereka yang degil ini makanan yang tersekat, ya, tersekat dekat kerongkong Ustaz, ya. Mengapa? Kerana kita maklum dalam surah-surah sebelum ini salah satu makanan di akhirat nanti adalah zakum kepada mereka yang degil ini, berduri. Kalau berduri, kita makan ikan ada duri tersekat pun Ustaz, habis semangat nak makan ikan terubuk okey, ataupun ikan patin ke apa sebagainya kan. Baru satu duri ini memang dah confirm yang buah ataupun makanan itu zakum, yang durinya itu akan menghancurkan perut. Maka ini Allah kata Allah boleh balas lebih lagi berkuasa daripada kita kalau kita nak balas seseorang, bukan kita untuk memberi hukuman. Wa azaban alima, dan azab yang amat pedih. Allah sambung lagi, yauma tarjuful ardu wal jibal, iaitu pada hari, bilakah ancaman itu? Pada hari bergoncangnya bumi dan gunung ganang. Wa kanatil jibalu kathiban mahila, iaitu gunung itu akan menjadi seperti bulu ataupun seperti debu yang berterbangan. Allah bawakan perkara ini nak menunjukkan apa? Jangan hukum orang selagi dunia belum kiamat. Ya, dan kiamat kita masing-masing memanglah hari kematiannya itu permulaan hari kiamat. Tetapi nak ceritanya, sebelum orang itu meninggal, sebelum hari kiamat berlaku, jangan kita menghukum ataupun mengazab seseorang. Bukan kita, tetapi kita adalah orang yang akan memanggil kepada kebenaran. Seterusnya Allah menyatakan, mengingatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat 15 juga kepada kita, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan, ya, kami utuskan Nabi Muhammad ini sebagai rasul, menjadi saksi sebagaimana telah kami utuskan kepada rasul
kepada Firaun sebelum ini seorang rasul yang bernama Nabi Musa dan juga Nabi Harun sebelum ini. Allah ingatkan perkara ini nak memberi mesej kepada Nabi, get ready. Get ready belum lagi suruh menyampaikan ustaz ya. Ini adalah peringkat awal, bersedia. Kamu kuatkan diri kamu, perkataannya berat, orang akan cakap macam-macam, tetapi kamu ada tugas. Kamu adalah postman, pembawa risalah daripada Allah Subhanahu taala, dan itu adalah satu kemuliaan daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk kita, bila kita kata oh saya nak jadi umat Nabi Muhammad, saya baca al-Quran, saya nak ikut Nabi, saya rindu pada Nabi, tandanya rindu, kalau rindu pada ayah ustaz ya, ayah buat baik apa-apa saja dengan saudara-saudaranya, kita akan sambung. Kalau kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah kita sambung perjuangan Nabi ya. Dan inilah yang kita dapat daripada ayat 15, Nabi Muhammad meneruskan legasi Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kita sebagai umat Nabi Muhammad meneruskan perkara ini, dan sudah tentunya perlukan persediaan pada waktu malam. Dan bila bercakap tentang meneruskan legasi ini, Allah menyiapkan minda dan juga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Firaun ini dia derhaka kepada Rasul pada waktu itu Nabi Musa, fa akhadnahu akhdan wabila. Kami menghukum mereka, kami seksa mereka dengan siksaan yang sangat berat. Sekali lagi, jangan kita yang menghukum manusia ya, tetapi kita adalah orang yang mengajak biar Allah settle. Allah bawakan daripada bukti sejarah bagaimana Allah sudah menguruskan mereka yang degil. Tugas Nabi Musa mengingatkan, dan itulah yang kita perlu ambil perhatian dalam ayat ini dalam surah Al-Muzammil. Mengapa perlu buat persediaan ini? Mengapa perlu ingatkan? Kerana ada satu perkara penting pada ayat 17 untuk kita baca sekali lagi, bahawa kita perlu yattaqun ataupun tattaqun. Ayat 17 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi, memahami mengapa ingatkan itu amat penting dalam hidup kita. Silakan Ustaz. Ayat yang ke-17, fa kaifa tattaquna in kafartum. Kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa kaifa tattaquna in kafartum فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Lalu bagaimana kamu hendak menjaga dirimu jika kamu tetap kafir pada hari kiamat, yang menjadikan anak-anak beruban kerana beratnya siksaan. Jadi ayat ini Allah menyatakan fa kaifa tattaqun. Tattaqun daripada perkataan takwa Ustaz ya. Bagaimana kamu boleh, takwa ini maksudnya kita buat perkara yang menjauhkan kita daripada pelbagai azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Kita bangun malam, kita solat pada awal waktu, kita baca Quran, kita bersabar, kita ingatkan orang lain untuk buat kebaikan. Semua itu adalah amalan takwa. Kerana apa? Kerana kita nakkan insurans. Kita nak perlindungan daripada Allah Subhanahu taala. Itu sebabnya Allah kata fa kaifa tattaqun. Bagaimana kamu boleh melindungi diri kamu daripada mara bahaya jika kamu kufur pada Allah? Allah yang jaga selama ini. Kita ada langit yang atas sana itu, kita ada pelbagai perkara. Telinga kita pada waktu malam pun ulat ataupun serangga tak masuk Ustaz ya. Itu adalah perlindungan daripada Allah. Tapi kalau kita kata tak payahlah Allah, tak payah kan. Ciri orang yang kufur, Allah kata in kafartum yauman yaj'alu wildana shayba, iaitu pada hari di mana anak kecil boleh beruban. Apa maksud itu? Itu satu perumpamaan. Maksudnya perkara yang amat berat, yang amat, itu sebabnya orang yang banyak masalah Ustaz dia kan nampak lebih tua kan. Tapi kalau katakan dia ceria-ceria apa sebagainya, dia mungkin kurang sikitlah ya, macam Ustaz Tir contohnya. Jadi nak menceritakan bahawa pada waktu akhirat nanti orang yang paling ceria macam mana pun boleh beruban ya, nampak tua disebabkan apa? Kerana beratnya ya cabaran dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk kita jadi muda Ustaz ya, walaupun kita dah tua lah kan, saya lah Ustaz masih muda lagi. Kalau katakan kita nak maintain muda di akhirat nanti, ialah takwa.
Itu yang kita kena siapkan. Dan kita ingatkan pada diri saya, tuan-tuan sekalian, ya, untuk kita bangun malam, kemudian kita baca Quran, kaji Al-Quran. Semua perkara itu adalah untuk memudahkan kita yang akan tua. Tetapi kalau kita tidak buat perkara-perkara ini, malah tidak mahu mengingatkan orang pada waktu siang kepada kebenaran, kita kerja nak cari duit semata-mata tanpa kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu taala, khawatir kita akan jadi tua ketika akhirat nanti, dan amat perit siksaan yang ada. Pada waktu itu, ya, bagaimana peristiwa hari kiamat, as-sama'u munfatirun bih, iaitu langit itu akan terbelah, dan perkara itu adalah janji Allah yang pasti berlaku. Allah pasti akan laksanakan perkara ini. Bila seorang kata, ustaz, ya, bahawa janji saya akan tepati, jaga-jaga, kan, ayat ini sebenarnya Allah nak beritahu kita jaga-jaga. Allah bila katakan Allah nak buat, Allah buat. Jadi ini sebagai tazkirah, inna hadhihi tazkirah, peringatan kepada kita semua. Kita kena ambil cakna. Tak boleh kita rasa macam perkara ni dahlah zaman ini kita happy-happy saja. Ini adalah tazkirah kerana ia pasti berlaku. Siapa yang serius nak mencapai kejayaan ini perlu ambil jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siang bersedia untuk mengingatkan manusia, rakan-rakan ahli keluarga kepada Allah. Malam kuatkan diri, dan inilah isi antara perkara yang penting dalam surah Muzammil, membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama ialah kita bina kekuatan diri ketika berdakwah dengan mendirikan tahajud pada waktu malam. Yang kedua, membaca Al-Quran secara tartil dan fahami makna serta mengamalkannya, kerana itulah yang akan menyebabkan hati kita makin kuat dalam hidup ini. Yang ketiga, seimbangkan kesibukan dunia dengan banyakkan beribadah di malam hari, kerana itu akan memastikan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan seterusnya, tanam kesabaran dalam diri atas segala gangguan dan cecaan dalam menjalankan dakwah. Bagi ibu di rumah, dakwahnya itu ajak anak untuk solat, ajak buat kebaikan. Bagi ketua di pejabat, bagi pemimpin di peringkat negara, yang penting kita ingin meneruskan legasi Nabi, mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa, Allah izinkan kita menjadi orang yang kuat dengan bekalan latihan yang disampaikan dalam surah Muzammil bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna minal maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang beriman. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang salih. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang sentiasa berbuat ihsan. Ya Allah, golongkanlah kami dalam sentiasa melakukan ketaatan kepadamu. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan ihsan. Ya Allah, dan akhirlah kehidupan kami dengan iman. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa kami bangun malam. Ya Allah, ya Allah, rezeki dan bantukanlah kami. Ya Allah, untuk kami dapat bangun malam, untuk kami sentiasa bermunajat, membaca ayat-ayat Al-Quran, melakukan salat. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk itu. Ya Allah, ya Allah, bila kekuatan kepada kami, kesabaran, bekalkanlah kesabaran kepada kami dalam kami menghadapi kehidupan ini. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah selama kelalaian dan kealpaan kami. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebagai orang yang sentiasa mengambil tazkirah, mengambil peringatan daripada surah Muzammil ini. Salah satunya ialah menguatkan diri dengan bangun malam. Inilah gerakan ataupun kempen dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga tuan-tuan, dengan kita sama-sama menggerakkan tabung ini, kita sama-sama menggerakkan Quran dalam jiwa-jiwa pada waktu malam. Dan bagi tuan-tuan yang ingin mengendalikan program, ya, nak menjemput dengan Ustaz Tirmizi ke, kan Ustaz, ya, bangun malam buat qiyamul lail di masjid-masjid, kita bincang dengan imam-imam, kerana kita yakin bahawa itu adalah aplikasi daripada surah Muzammil. Kita kempenkan, kerana itulah sumbangan kita sedikit meneruskan legasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, halaman seterusnya, baca, faham, amal, insya-Allah.